الله وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung dengan bacaan Al-Quran dan tafsir. Kita akan pada surah Hud, Bahtera Nabi Nuh. Okey, penerbit telah memilih untuk menerangkan tajuk Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebelum kita mulakan, saya mohon kepada sesiapa yang masih belum mendaftar di Desa Warga Emas, bolehlah mendaftar atau mendaftar untuk ibu bapa, tinggal di situ dan mengikuti pengajian di surau yang kami sediakan. Kerja-kerja di tapak juga sedang giat dijalankan dan tuan-puan boleh ikuti laporan dari kami dari semasa ke semasa di Facebook Madinah Wakaf, Madinah Wadah. Okey, tanpa berlengah lagi, mari kita mulakan bacaan kita pada hari ini pada ayat 29 hingga ayat 37. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من
من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب Coba ambil semula. ولا تخاطب Wasna'il fulka. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Terjemahan. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu sebagai balasan atas seruanku. Balasanku hanyalah daripada Allah, dan aku tidak akan sekali-kali mengusir orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku daripada azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pengajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahawa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan daripada Allah, dan aku tidak mengetahui yang baik, dan tidak pula mengatakan bahawa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya jika demikian, nescaya aku tergolong dalam kalangan orang-orang. Sesungguhnya kamu telah membantahi kami dan kamu telah memanjangkan bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan tidak akan berguna nasihatku bagimu walaupun aku ingin menasihatimu jika Allah hendak menyesatkanmu. Dialah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mereka-rekanya sahaja. Katakanlah Muhammad, jika aku mereka-rekanya, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku berlepas diri daripada dosa yang kamu kerjakan. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman sahaja. Kerana itu janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka kerjakan. Dan biarlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau membicarakan kepada aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Tafsir Jalalain. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is. Dan diwahyukan kepada Nuh bahawa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman sahaja. Kerana itu janganlah kamu bersedih hati dan merasa susah. Bima kanu yaf'alun, tentang perbuatan syirik yang selalu mereka kerjakan. Wasna
wasna'il fulk, dan buatlah bahtera. Bi'ayunina, dengan pengawasan dan pemeliharaan kami. Wawahyina, juga atas petunjuk perintah kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan janganlah kamu berkata dengan aku tentang orang-orang kafir itu. Biarkanlah mereka binasa. Innahum mu'rafun, kerana sungguh mereka akan ditenggelamkan. Kisah Nabi dan Rasul. Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah tentang kekufuran dan keingkaran kaumnya. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya agar membuat bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bincangkan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Mulailah Nabi Nuh membuat bahtera daripada bahan kayu, besi dan sebagainya. Tiap-tiap kali kaumnya berjalan melaluinya, mereka mengejeknya dengan berkata, "Hai Nuh, benarkah engkau akan menjadi tukang kayu setelah habis masa kenabianmu?" Nabi menjawab, "Jika kamu mengejek kami, kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui." Surah Hud ayat 38. Diriwayatkan bahawa bahtera tersebut panjangnya 80 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Qatadah berkata, panjangnya kapal itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Sedangkan mengikut Al-Hasan, panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Allah memerintahkan agar menjadikan bahtera itu 3 tingkat, bahagian bawah, tengah dan atas. Nabi Nuh mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Ketika sudah selesai dan tibalah waktu yang Allah janjikan kepadanya, hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya bahtera itu daripada masing-masing haiwan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan memuatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Mengenai besarnya bahtera Nabi Nuh, tiada riwayat cerita daripada Bani Israel yang diceritakan dari mulut ke mulut dengan pelbagai versi yang berbeza. Oleh itu kita tidak perlu mempercayai ataupun mendustakannya. Riyadhus Shalihin. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah kezaliman kerana kezaliman itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kebakhilan kerana kebakhilan itu telah mencelakakan, menghancurkan orang-orang sebelummu yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberi beberapa keterangan, antara lain, 1. Dorongan untuk menjauhi kezaliman dan kebakhilan. 2. Anjuran untuk bersikap adil, baik hati dan dermawan. 3. Kezaliman merupakan dosa besar yang menjadikan pelakunya terjerumus pada kehancuran besar dan seksa yang pedih pada hari kiamat. Sifat rakus, bakhil dan tamak akan menjerumuskan pada kemaksiatan dan dosa-dosa dan menghampirkan pada perkara kekejian dan kemungkaran. Hadis Nabawi.
Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya akan dipanggil menghadap Allah. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah kamu telah menyampaikan dakwahmu? Baginda menjawab, sudah ya Tuhanku. Lalu Allah bertanya kepada umatnya, apakah dia sudah menyampaikan pesan kami kepadamu? Mereka menjawab, tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, siapa yang akan menjadi saksi bagimu? Baginda menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kita bersaksi bahawa dia telah menyampaikan dakwahnya. Nasihat dan pengajaran. Daripada kisah Nabi Nuh di atas diperoleh beberapa nasihat dan pengajaran seperti 1. Tugas yang dipikul oleh tiap-tiap Rasul yang diutuskan Allah semuanya sama, iaitu memberi peringatan dan mentauhidkan Allah. Allah telah mengutuskan Nabi Nuh kepada umatnya dan menurunkan al-haq kebenaran kepadanya yang harus disampaikan. Nabi Nuh telah menyampaikannya secara lengkap dan sempurna. Tidaklah ada sesuatu yang akan bermanfaat bagi umatnya dalam urusan agama mereka melainkan telah diperintahkannya, dan tiada sesuatu yang dapat membahayakan umatnya melainkan dia telah melarangnya dan mengingatkannya. 2. Pada hari kiamat kelak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diminta untuk bersaksi atas persaksian Nabi Nuh bahawa dia telah menyampaikan seluruh ajarannya kepada umatnya. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada adik-adik kita, rakan Sekretariat Pembangunan Bandar Wakaf Ahmadiyah Mawaddah yang telah membuka majlis, membacakan satu muka Al-Quran, baca terjemahannya, mengambil manfaat daripada himpunan-himpunan tafsir yang dikumpulkan dalam Al-Quran Amazing ini. Ya. Kita dah tengoklah penjelasannya tadi agak jelas. InsyaAllah bermula daripada hari ini hingga kepada beberapa muka surat ke hadapan ini ialah ibrah-ibrah yang Allah bawa kepada kita berkenaan dengan perihal Nabi Nuh dan umatnya yang mungkar kepada perintahnya. Beberapa muka surat ke hadapan ini semua cerita Nabi Nuh. Disambung kemudian dengan cerita Nabi Saleh dengan umatnya, Nabi Hud dengan umatnya. Semuanya cerita ni dia punya kata kunci dia seperti mana nasihat dan pengajaran yang dikumpulkan pada kitab Abul Fida Al-Quraish, Qisasul Al-Anbiya tu ialah sama. Tugas yang dipikul oleh setiap rasul tu Allah ni tidak sekali-kali menzalimi makhluknya. Didatangkan kepada makhluknya seorang rasul, para nabi yang membawa seruan untuk mengesakan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Daripada dulu lagi dah. Dibawa kepada kita dalam beberapa muka surat ni dalam surah Hud ialah perihal Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, kemudian disambung dengan mukjizatnya, bukan mukjizat lah, keajaiban Maryam yang dibawa oleh keajaiban Maryam, bagaimana Nabi Zakaria dah tua, tiba-tiba dapat anak, dia musuh-musuh depannya, kita baca. Tak banyak sangat hukum hakam yang besar-besar, lebih kepada ibrah pengajaran. Tapi bila berakidah ni besarlah. Bila berakidah ni besar. Seruan Nabi-Nabi, para rasul ni untuk mengesakan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Begitulah dalam Quran ni, sebaik-baiknya agama ialah Islam. Jadi untuk mendapatkan keindahan Islam tu, kita kena pertamanya berbetulkan akidah kita dulu. Akidah kita dulu. Untuk kita orang awam ni, dengan kita sibukkan diri kita dengan perbincangan akidah yang kita sendiri tak faham, yang kita sendiri tak mampu nak membicarakannya. Perkara-perkara kompleks dalam perbicaraan para ulama dalam bab-bab akidah ni kita jangan campur. Kita pastikan kita sentiasa mengesakan Allah dalam kehidupan kita. Tak adalah perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah. Jemput bomohnya ke, pakai tangkannya ke dan sebagainya. Dan kita pun dah tahu daripada ayat suci Al-Quran ni, satu elemen daripada penyucian diri ialah kita belajar untuk mengikhlaskan diri kita agar segala ibadah kita semata-mata kepada Allah. Itu bab
bab mensucikan diri, ilmu tasawuf ya. Wallahu alam. InsyaAllah beberapa muka surat ini kita ambillah pengajaran daripada kisah-kisah para rasul yang lama ni ya. Itu yang khususnya lah berkenaan dengan muka surat ni ya. Yang keduanya seperti mana dinyatakan dah ambil daripada kisah Nabi Rasul tu, Allahumma salli ala Muhammad, mengenai besarnya bahtera Nabi Nuh tiada riwayat yang sahih. Begitulah cerita para rasul ni, tak semua Allah cerita dalam Al-Quran. Tak semua dibicarakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kalau ada hadis doa pun boleh ambil cerita para rasul ni kan. Boleh ambil ibrah daripada hadis-hadis doa yang cerita. Agak kuatlah cerita tu, ada hadis walaupun ulama kata do'if. Jangan maudhu sudahlah. Tetapi banyak juga cerita-cerita para nabi ni diambil daripada cerita lama, dia panggil Israiliyat. Israiliyat ni maksudnya apa? Kisah-kisah daripada pendeta-pendeta lampau, ahli-ahli kitab. Taurat, Zabur, cerita-cerita Bani Israel diperturunkan zaman berzaman. Tak adalah sanad dia tu. Tak adalah boleh disahkan cerita ni datang daripada mana, tak ada. Sanad periwayatan Israiliyat ni taklah ada. Kalau ada pun kita tak boleh guna pakai. Jadi cerita Israiliyat ni berkata Syekh ni diambil daripada Ibnul Al-Asir Al-Jazari Al-Kamil fi Tarikh, kitab tarikh, kitab sejarah ni, sirah. Oleh itu kita tidak perlu mempercayainya ataupun mendustakannya. Dengar bolehlah. Tak payah bincang lah besar mana bahtera Nabi Nuh. Hasta tu pun kita tak boleh nak kira dah. Hasta pada zaman Nabi Nuh macam mana kira? Hasta kita begini kan. 1 depa 1 meter. Lebih kurang lah. 1 depa kita lebih kurang 1 meter ke tak sampai. Wallahualam. 1 hasta ni pada ni. Siku ke sini. Tingginya Nabi Adam berapa? 300 hasta. Wallahualam. Tinggi buah kelapa lah kot. Tapi hasta pada zaman tu besar mana? Tahu umat-umat terdahulu kan besar. Besar kemudian kecil sampailah kita ni comel loteng halus-halus ya. Jadi hasta kita semestinya tak sama dengan hasta zaman dulu Jadi wallahualam saiz besar mana yang tak penting. Yang penting kita tahu kita kena beriman dengan kisah-kisah para rasul yang dibawa dalam Al-Quran dan disyarahkan dalam tafsir-tafsir. Sebab syarah tafsir daripada Al-Quran sendiri. Syarah tafsir daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tak boleh kata tak ada. Nabi Nuh tak buat bahtera. Tak boleh kufur kita. Sebab Allah kata ada bahteranya Nabi Nuh. Besar mana itu terpulang. Banyak mana makhluk yang dibawa atas bahtera pun kita tak perlu nak tahu. Cuma kita dah tahu Allah bawa makhluk-makhluk yang nak diselamatkan dalam bentuk berpasang-pasangan. Berapa ramai manusia pun kita tak pasti. Ada kata 80, ada kata 100, wallahualam. Tetapi kita tahulah yang dibawa naik ke atas bahtera itu hanyalah sedikit. Berbanding dengan umat dia yang ramai tu yang mungkar. Nanti musuh akan hadapan kita tengok ayat Quran bagaimana kata-kata Nabi Nuh sendiri kepada anak dia. Bagaimana Nabi Nuh berdoa kepada Allah tentang anak dia dan sebagainya. Nanti kita tengok bagaimana kasihnya seorang ayah kepada anaknya walaupun anak dia tak beriman. Kena ingat ini pengajaran Allah dah bagi daripada zaman dulu. Nabi pun ada isteri dan anaknya tidak beriman kepada seruannya. Nabi Nuh, lagi apa lagi? Nabi Lut, ada pelbagai lagi cerita kan. Jadi apatah lagi kita orang zaman sekarang. Jangan mulut kita celupa cepat sangat. Katalah ada Tok Imam tu anak dia tak berapa senonoh. Tengoklah bapak tak senonoh tu nama je imam anak. Wallahualam nagih dadak. Jangan kita cakap macam tu sebab Allah dah tunjuk daripada zaman dulu. Tujuan kita diturunkan ke dunia ni antaranya semalam kita dah baca ialah menyampaikan seruan. Kerja kita ni menyampaikan seruan atas Allah lah nak bagi hidayah kepada siapa yang selayaknya menerima hidayah. Itu antara ibrah besar kita akan ambil daripada semua penceritaan dalam beberapa muka surat surah Hud ke hadapan perihal Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Saleh dan sedikit berkenaan dengan Nabi Zakaria, Maryam dan sebagainya. Wallahu a'lam insya-Allah semoga kita semua istiqamahlah dalam tadabbur Al-Quran walaupun hanya dengan membacanya bersama-sama. Tak susah kan? Kita boleh saja membaca bersama-sama dan membuka majlis ilmu di mana-mana saja kita berada. Di pejabat sebelum kita mula kerja, bersama ahli keluarga lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh kan ada masa sekali-sekala ayah-ayah ni sembahyang kat rumah buka majlis ilmu. Tak
payah nak tunggu ustaz ustazah. Selalu kita cakap kita ni tak payah nak tunggu jadi ustaz dan ustazah untuk buka majlis ilmu khususnya dengan ahli keluarga masing-masing. Kalaulah kita sayang kepada ahli keluarga, berilah mereka peluang untuk melazimi majlis-majlis ilmu pada tahap masing-masing lah. Anak kecil-kecil tu cara macam anak kecil-kecil. Janganlah buka kitab kalau anak kecil-kecil sekolah rendah kan. Buka cerita-cerita pada Rasul kan banyak kat luar tu. Kisah Rasul, 25 kisah Rasul dan sahabat. Cerita perang ke, cerita apa, tengoklah minat anak masing-masing kan. Kalau bab Syama'il Muhammad, janganlah buka Syama'il Muhammad yang tebal tu. Bukan yang ada gambar-gambar, gambar pedang, gambar apa-apa sajalah yang menarik yang sesuai dengan tahap pemikiran anak-anak kita. Bila dah yang dah dewasa-dewasa ni macam depan saya ni, tak ada masalah. Bukalah apa-apa yang sesuai. Apa nak didahulukan akidah. Walaupun pada anak-anak kecil dahulukan akidah dulu. Janganlah ajar sifat 20. Nak ajar zikir, nak ajar nasyid sifat 20 tu bolehlah. Allah wujud qidam bapa, tu bolehlah. Saya dah tua-tua ni pun bila nak ambil periksa akidah, dalam kepala tu ada nasyid tu dulu. Tapi periksa payah juga lah. Jadi anak kecil macam mana kita nak terapkan akidah ni? Fahamkan surah Al-Ikhlas tu dulu. Cukup. Tadabbur surah Al-Ikhlas dengan level yang senang-senang je. Jangan nak masuk perkara-perkara kompleks. Dan tekankan tak ada apa yang sama dengan Allah. Itu cukup dah tu. Minta hanya kepada Allah dan tak ada apa yang sama dengan Allah. Apa yang kita fikir, itu bukan Allah tu, dek. Kak Ngah, Kak Long, itu bukan Allah. Ambil yang senang-senang je. Jangan ajar sifat 20 pada anak kecil. Kalau ada tuan-tuan guru kat luar sana, kalau saya salah minta maaf. Ini level orang awam lah. Yang mengajarnya pun tak pandai. Apatah lagi anak-anak kita kecil. Sekolah rendah, tadika ni kan, kita ajar yang mudah-mudah saja. Ajar mengesahkan Allah. Semayang kenapa Kak? Hanya kepada Allah. Ingat saya masa anak-anak kecil, tak ada dah anak sekolah rendah kan. Setiap anak-anak sebelum nak turun kereta tu, Balong, Kak Ngah, ni adik, ingat apa dia? La ilaha illallah. Sebelum turun kereta tu ingat untuk apa? Kenapa buat semua ni? Lillahi ta'ala. Kenapa nak pergi sekolah? Lillahi ta'ala. Mula-mula dia kecil, dia tak faham pun maksud lillahi ta'ala. Harap-harap bila dia besar ni, terteraplah dalam hati dia setiap hari bila kita nak tinggalkan dia, lillahi ta'ala. Belajar kerana Allah, pergi sekolah kerana Allah, masuk asrama kerana Allah, hafal Quran, tasmih depan cikgu-cikgu tu, pun kerana Allah. Bukan kerana nak tengok berapa juzuk tu kan. Wallahu alam. InsyaAllah kita kongsilah sama-sama ya. Saya ulang balik. Walaupun kita bukan ustaz, ustazah, kita tak ada ilmu dalam kitab ya. Tak ada ilmu di dada, ilmu doa mari kat pejabat tu, ilmu dalam kitab-kitab yang bersusun di rumah tu, itulah ilmunya. Tapi kita boleh juga melazimi majlis ilmu walaupun dengan hanya membaca bersama. Wallahu a'lam. Insya-Allah besok kita tengok lagi perihal muatan bahtera Nabi Nuh. Apa dia yang dimasukkan ke dalam bahtera tu? Yang dibawa daripada kitab-kitab mutabar. Daripada besok diambil daripada kitab sama juga Ibnul Asir Al-Jazari, Al-Kamil fi Tarikh. Saya tak tahulah kitab apa ni. Kita tak pandai bahasa Arab kan. Dalam tafsir Ibnu Katsir untuk beberapa muka surat ni pun Imam Ibnu Katsir tak bawa banyak cerita yang tambahan-tambahannya. Dia mensyarahkan ayat yang jelas saja ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Rabbal alamin. Berilah kami semua ya Allah. Berikan kami semua, ahli keluarga kami, rakan kenalan kami yang mungkin mendengar bersama kami hari ini ya Allah, kefakihan dalam agama ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pemahaman semasa kami berusaha untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quranmu ini ya Allah. Wa ihdinas siratal mustaqim, letaklah kami sentiasa di landasan yang benar ya Allah. Janganlah kami terpesong akidah kami dengan pelbagai dakwah akhir zaman ini ya Allah. Wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sesungguhnya ya Allah, Kau hadirlah kepada kami pembimbing-pembimbing, para ulama-ulama, para guru, orang yang soleh sebagai ikutan kami ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyidil asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah kita jumpa besok, sama-sama kita istiqamah. Satu hari, satu muka saja diperlukan untuk kita tadabbur Al-Quran. Semoga kita semua istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.